Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahul qawlina. Okey, bersama saya lagi Sir Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, hari ni kita nak masuk lagi dalam bab 8. Masuk lagi dalam bab 8 bukan. Kita masih lagi dalam bab 8 iaitu bab pelarasan. Okey, kalau previous video sebelum ni saya ada bercerita tentang pelarasan akaun nominal. Tapi hari ni kita nak cerita pasal pelarasan tiga beradik pula. Apa yang beradiknya? Okey, kita cerita pasal hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Okey, apa yang kamu akan dapat bila kamu dah habis tengok video ni? Pertama sekali kamu akan tahu apa itu hutang lapuk. Apa kita nak cerita dalam hutang lapuk ni? Apa itu hutang lapuk terpulih dan apa itu PHR, peruntukan hutang ragu. Saya simplifikan dia sebagai PHR. Okey, simple. Okey, sekarang ni kita akan tengok dulu satu-satu apa itu hutang lapuk. Pertama sekali, apa yang perlu kamu tahu bila cerita pasal hutang lapuk terpulih dan PHR iaitu peruntukan hutang ragu, dia mesti berkaitan dengan ABT. Okey, pertama sekali dia mesti berkaitan dengan ABT. Bila kita cerita pasal hutang lapuk dan PHR, dia cerita tentang ABT. Okey. Okey, lepas tu kamu kena cerita, okey, hutang lapuk ni adalah apa-apa hutang yang kita tak boleh nak kutip dah. Bermaksud macam ni cerita dia, situasi dia macam gini. Hutang lapuk adalah hutang yang kita tak boleh nak kutip lagi. Bila kita tak boleh nak kutip hutang, bermaksud kita yang bagi orang tu hutang. Cerita dia macam ni. Cerita macam ni. Bila kan? Okey, cerita dia macam ni. Lagi sekali. Okey, saya jual barang secara kredit kepada CA. Okey, bila saya jual barang secara kredit kepada CA, bermaksud dia yang hutang saya, betul. Saya yang belum terima duit. Okey. Bila saya belum terima duit, dia adalah ABT saya. Okey, cerita dia Lepas tu katakanlah dia janji dengan saya mungkin dalam 3 bulan dia bayar. 5 bulan dia bayar. Bila kita jual barang secara kredit, biasalah orang akan bayar secara installment ataupun orang tu akan bayar secara in future, dia akan bayar kemudian. Tapi dia tak akan bayar on the spot. Bila cerita pasal bayar secara kredit ataupun jual ataupun beli barang secara kredit, bermaksud jual ataupun beli secara hutang. Bila saya jual barang secara hutang kat dia, dia mesti akan bayar kemudian ataupun dia akan bayar secara ansur-ansuran. Okey, itu cerita dia. Bila saya jual barang kat dia, tiba-tiba dia kata 3 bulan dia bayar. Lepas tu 3 bulan saya contact dia balik. Hello, macam mana dia nak bayar hutang saya? Dia kata, nanti dulu, saya punya company tengah chaos ni. Dia kata, okey lah, saya betul, tak apa, okey lah. Lepas tu saya call lagi 5 bulan. Dia kata, saya ada masalah ni. Cerita pula macam-macam, membawang pula. Okey, habis cerita. Lepas tu saya call lagi bila bulan ke-7. Lepas tu dia kata, minta maaf, company kita dah tak boleh nak buat apa-apa, kita kena gulung tikar. Bermaksud dia dah kena tutup company dia. Bila dia dah tutup company dia dah rugi habis. Bermaksud dia tak boleh bayar saya dah. So saya kena declare ABT saya itu sebagai hutang lapuk. Satu. Yang kedua, mungkin bila dia hutang saya, kan saya jual barang kat dia hutang saya. Lepas tu tengok-tengok masuk berita, pemilik ni dilanggar mati pula cerita dia. Bila dah mati, owner dah mati, company tu pun dah tak siapa nak urus, tutup habis. So tak siapa nak bayar saya. Dah bayar benda-benda perlu, saya pun tak dapat bayar. So saya kena declare dia sebagai hutang lapuk. Bila cerita pasal hutang lapuk, kita kena tengok ABT, akaun belum terima. Kita yang belum terima duit daripada dia, kan? Ingat, dalam akaun tu kita yang belum terima duit daripada dia. So sekarang ni kita kena lapukkan hutang tu. Kita kena, tak apalah, kira halal lah belanja. Hutang lapuk ni adalah belanja. Dia punya, kamu kena faham pertama sekali, klasifikasinya adalah belanja. Okey, sekarang ni kata macam ni, ABT dia bagi keimanan juga adalah sebanyak 7,000. Nampak? 7,000. Lepas tu kat maklumat tambahan dia kata hutang lapuk sebanyak RM1,000. Apa yang perlu kamu buat? Kamu ambil hutang lapuk kamu ni 7,000, kamu kena tolak dengan hutang lapuk kamu, dapatlah 6,000. So ini adalah ABT kamu yang baru. Ini kita panggil ABT bersih. Bila ABT dia akan masuk kat mana, sayang? Bila ABT dia akan masuk bawah PKK, bawah aset semasa lah. Kita tahulah, kan? Okey, lepas tu apa yang masuk bawah APUR? Apa yang masuk bawah APUR adalah berapa yang kamu lapukkan tadi. 1,000. Bila kamu lapukkan 1,000, inilah yang akan masuk bawah APUR, bawah belanja.
Itu je cerita dia. Hutang lapuk ni dia simple. Hutang lapuk ni simple. Kita kena tengok berapa jumlah ABT. Dia akan direct soalan dia. Hutang lapuk diselaraskan 1000 ataupun hutang lapuk tidak dapat dikutip sebanyak 1000. Macam tu lah ayat dia kurang macam tu. Dia takkan complicatedkan perkataan hutang lapuk ni. Sebab bila cerita pasal hutang lapuk, ambil ABT ni, kamu kena kurangkan jumlah ABT kamu. Apa maksud jumlah ABT kat sini? Yang bermaksud jumlah ABT yang kat imbangan duga ni adalah jumlah ABT yang kamu tak dapat kutip lagi. Tiba-tiba kamu dah tutup akaun, kamu dapat tahu okey, kamu memang dah kena lapukkan hutang tu sebab dia dah tak boleh nak dia dah tak boleh nak bayar kita. Dia mati ke, dia hilang ke, dia kelanggar ke, lari ke, gila ke dan sebagainya. So kita kena lapukkan hutang tu. Bila kita kena lapukkan hutang tu, kita kena cari ABT yang baru. Bila kita kena cari ABT yang baru, ABT yang lama 7,000 saya kena tolak dengan hutang lapuk, saya dapat ABT yang baru. ABT yang baru ni adalah sebanyak 6,000. Itulah ABT bersih saya selepas saya dah tolak hutang yang saya memang dah tak boleh nak kutip dah. Lepas tu apa yang saya akan masuk bawah PKK yang akan saya masuk bawah APUR adalah sebanyak 1,000 yang saya memang tak boleh nak kutip tu masuk bawah belanja. Itu kita kira sebagai belanja. Bila hutang lah lapuk, bila hutang lapuk kita akan kira sebagai belanja. Okey, habis cerita. Okey, lepas tu cerita dia yang kedua, dia cerita pasal hutang lapuk terpulih 2,000. Hutang lapuk terpulih ni pula, katakanlah tadi ceritanya dia tak boleh nak bayar saya. Mungkin dia gulung tikar ke, dia lari ke, mati ke, langgar ke dan sebagainya. Allah A'lam bissawab. Kita tak tahu keberadaan dekat mana pun, kita kena declare sebagai hutang lapuk. Tiba-tiba katakan 5 tahun lepas tu dia jalan-jalan kat shopping mall, tiba-tiba yo, I ada hutang you 5 years ago. My company gulung tikar dan sebagainya, bla bla bla, popek. Dia kata tak apa, sekarang I nak bayar hutang tu balik. Ni cerita lain lah, tak ada cerita, tak ada kena-mengena dengan dia lah, cerita lain. Okay, I hutang you 2,000 kan? Okay lah, I bayar 2,000. So bila dia bayar kita 2,000, pertama sekali bila hutang lapuk terpulih, dia klasifikasi adalah hasil. So berapa yang kamu berjaya kutip tu balik, kita akan masuk bawah APUR, akan masuk bawah hasil 2,000. Lepas tu dia bayar kamu pakai apa? Dia bayar kamu pakai cek ataupun pakai tunai. Dua kaedah saja. Dia bayar kamu pakai cek ataupun pakai tunai. Bila dia bayar kamu pakai cek, dia adalah bank. Kalau pakai tunai lah. Okey, salah satu. So itulah yang akan menambah. Katakanlah bank kamu kat sini 10,000. Lepas tu dia bayar lagi 2,000. So apa yang perlu kamu buat? Kamu ambil 10,000 yang asal duit dalam bank ni, kamu kena tambah dengan yang kamu baru terima, yang dia terpulihkan balik hutang lapuk dia tu. So sebanyak 12,000 duit dalam bank kamu sekarang. Ini kamu akan masuk bawah PKK, bawah aset semasa. Itu je cerita dia. Okey, saya ulang balik. Bila hutang lapuk klasifikasinya belanja. Mana yang masuk bawah belanja yang kita lapukkan tu. Okey, hutang lapuk terpulih klasifikasinya hasil. Mana yang masuk hasil, benda yang kita terpulihkan tu. Okey, apa pula yang masuk PKK? Yang masuk PKK pertama sekali, bila hutang lapuk, dia akan efek dekat ABT. Itu saja. Bila hutang lapuk terpulih, dia akan efek dekat bank atau tunai. Kita terima duit, bila hutang lapuk terpulih tu bermaksud orang tu bayar kita balik. So kita dapat hasil masuk 2,000. Satu lagi kita akan masuk bawah PKK yang kita terima duit, sama ada secara bank ataupun secara tunai. Okey, habis cerita. Okey, last kali kita akan cerita pasal PHR diselaraskan 2% atas ABT bersih. Okey, bila dia cerita masa ni, dia kata ABT bersih. Bila dia kata ABT bersih, bermaksud adalah ABT kamu ni, kamu dah siap-siap tolak dengan hutang lapuk, baru kamu kena darab dengan 2%. Okey, dia ada formula sikit. Cerita dia, formula dia adalah untuk cari PHR, formula dia adalah ABT darab dengan persen. Okey, sekarang ni ABT kamu adalah 7,000. Okey, lepas tu kamu ada hutang lapuk 1,000. So sekarang ABT bersih kamu adalah sebanyak 6,000. Nampak tak? Saya tulis ABT bersih. So apa yang perlu kamu buat adalah, okey, saya tulis sini formula dia, PHR sama dengan ABT darab persen. So 6,000, ABT bersih kamu berapa persen? 2%. Dapat berapa? Berbunyi pula kalkulator ni. 120. Okey, so ini adalah kamu punya PHR. Bila PHR ni kamu akan masuk bawah PKK, formula dia kamu akan tolak bawah ABT. So formula dia macam ni, kamu akan masuk bawah PKK, bawah aset semasa.
Dia cerita dia macam ni formula dia. Dekat PKK, ingat tak bawah PKK ada SS masa, lepas tu kita letaklah bank, tunai, inventory akhir kan. Lepas tu kita ada ABT, betul? Okey. ABT ni kamu kena tolak dengan PHR. Katakanlah ABT kamu 6,000, PHR kamu 120. So kamu akan dapat 500 pula. 480. Apa 400? 6,000 tu 120. Saya ni tak congak sayang. Biasalah, dah tua dia kan. 5880. So ini adalah amount yang kamu akan tambah dengan aset-aset semasa yang lain. Ini cerita dia untuk PHR. Lepas tu apa yang masuk bawah Apur adalah cerita dia sama ada dia bertambah atau dia pun kurang. Okey, saya tambah satu lagi kat sini, tulis peruntukan hutang ragu. Dia bagi kat sini 150. Okey, dia bagi dekat imbangan 2 150. Okey, ni yang dia bagi. Yang saya kira 120. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila pengurangan PHR akan masuk bawah hasil. Bila pertambahan PHR akan masuk bawah belanja. So bila berkurang, macam mana nak tahu berkurang? Dia bagi berapa, saya kira berapa. Dia bagi 150, saya kira 120. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang sebanyak berapa? 30. So yang 30 ni saya akan masuk bawah hasil, bawah Apur. Itu je cerita dia. Kalau lah katakanlah dia bagi kat sini 100. Saya tukar sikit 100. Saya kira 120. Bertambah ke berkurang? Dia bagi 100, saya kira 120. Bertambah. Bila bertambah masuk bawah belanja. Apa yang masuk bawah belanja? Perbezaan dia, iaitu sebanyak RM20 masuk bawah belanja, masuk bawah Apur. Dia salah satu je, sama ada dia bertambah ataupun dia berkurang. Ingat, PHR pertama sekali kamu kena cari dulu ABT bersih. ABT bersih macam mana kamu nak cari? Kamu kena ambil dulu ABT yang dia bagi, kamu kena tolak dulu hutang lapuk. Kalau tak ada hutang lapuk, dekat maklumat tambahan tak payah tolak. Ambil je terus darab. Habis cerita. Okey, lepas tu kamu dah dapat PHR kat sini. PHR ni formula dia kamu akan tolak dengan ABT nanti dekat imbangan pula. Dekat penyata kedudukan kewangan. Habis cerita. Okey, lepas tu apa yang masuk bawah Apur? Sama ada dia bertambah ataupun dia berkurang. Kalau berkurang masuk hasil, kalau dia bertambah masuk bawah belanja. Bila berkurang masuk bawah hasil, ditambah masuk bawah belanja, apa yang masuk bawah hasil belanja? Perbezaan dia. Dia bagi tadi kat sini 150, saya kira 120. Daripada dia bagi ke saya kira bertambah ke berkurang? Berkurang. Bila berkurang masuk bawah hasil. Itu je cerita dia. Bila bertambah, macam mana nak tahu bertambah? Katakanlah kat sini dia tak bagi PHR ni. Katakanlah kat imbangan 2 dia tak bagi apa-apa. Bermaksud PHR yang asal dia adalah kosong, saya kira 120 maksudnya bertambah. Bila bertambah masuk bawah belanja. Mana yang masuk bawah belanja? Perbezaan dia. Itu sahaja. Okey. Oh ya, saya terlupa untuk remind kamu semua, PHR ni ataupun peruntukan hutang ragu ni adalah satu amount yang kamu macam main agak-agak, dia macam kamu memperuntukkan satu hutang yang kamu tak boleh nak kutip bila hujung tahun nanti. Macam tu. Dia macam hampir-hampir kepada hutang lapuk, tapi dia bukan hutang lapuk. Dia macam tu. Okey. So, ingat, hutang lapuk klasifikasi belanja, hutang lapuk terpulih hasil. Hutang lapuk satu kita akan masuk bawah Apur, bawah belanja. Berapa yang kamu lapukkan tu. Lepas tu yang masuk bawah PKK adalah yang kamu kena tolak dengan ABT. ABT asal kamu kena tolak hutang lapuk. So ABT bersih kamu akan sentuh dekat PKK. Hutang lapuk terpulih pula kamu akan masuk bawah hasil, bawah Apur. Habis kita berapa yang kamu pulihkan tu. Lepas tu kamu terima duit daripada orang tu sama ada bank ataupun tunai. So tambahkanlah berapa. Kalau bank kamu kat sini 10,000, kamu tambah dengan 2,000. So duit dalam bank kamu dah bertambah. Okey, cerita ketiga adalah PHR diselaraskan 2% atas ABT bersih. So apa yang perlu kamu buat? ABT kamu kena tolak dulu hutang lapuk, dapat ABT bersih, baru darab dengan persen. Bila dah darab dengan persen, kamu akan dapat PHR kat sini. PHR ni kamu akan tolakkan dia dekat bawah aset semasa kat bawah PKK. ABT 6,000 sebab persen masukkan 6,000 ni. Saya dah ambil ABT bersih, lepas tu tolak dengan PHR 120. Saya kira tadi dapat 880. Alhamdulillah.
Lepas tu apa yang masuk bawah upur adalah dia sama ada dia bertambah atau berkurang. Macam mana tahu dia bertambah atau berkurang? Tengok dekat Imam Gaduga dia bagi berapa, yang kita kira berapa. Kalau dia bagi kat sini 100, saya kira 120, bertambah ke berkurang? Bertambah. Bila dia bagi kat sini 150, saya kira 120, bertambah ke berkurang? Berkurang. Berapa perbezaan dia berkurang tu? Kalau 150, 120, 30. So itulah saya akan masuk bawah hasil berkurang. Kalau kat sini dia bagi 100, so bertambah ke berkurang? Bertambah berapa? RM20 perbezaan dia. So saya akan masuk bawah belanja sebagai pertambahan peruntukan hutang ragu. Okey. Kalau dia tak bagi apa-apa dekat Imam Gaduga ni, bermaksud kosong, saya kira 120, bermaksud bertambah juga. So akan masuk 120 bawah belanja. Gitu. Gitu. Okey, so sayang, saya harap kamu semua jelas, faham. Itu saja untuk kali ni. InsyaAllah untuk next video saya akan cover lagi pelarasan. Kita akan cerita pasal susun nilai terkumpul dan sebagainya. Lepas tu kita dah habis dah pasal pelarasan. Tak banyak pelarasan. Pelarasan kita cerita pasal ekonomi ni, kita ada 4 tadi. Lepas tu kita cerita pasal 3 benda ni, utarapu terpulih dan peruntukan ragu. Lepas tu kita akan cerita pasal susun nilai. Tak banyak. Okay, insyaAllah kita cuba habiskan silibus sebelum hujung tahun dan kita akan terus pergi kepada silibus tingkatan 5. Semoga video ni berguna untuk kamu di masa depan. So jangan lupa like, share dan subscribe. Share dengan kawan-kawan, bagi tahu kawan-kawan benda free kena kongsi. Gitu. Okay, so sampai sini saja. Kita jumpa untuk next video. Jangan lupa like, share dan subscribe sekali lagi saya cakap. Ajak kawan-kawan like, ajak kawan-kawan tengok. Hadap sekejap je. Kita punya video tak lama, 15-20 minit je. Sekejap je. Kalau duduk main game tu lama boleh. Pangkang. Okay. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.